Ini bezanya. Perlawanan antara Sabah dengan Pulau Pinang menyaksikan hampir 10,000 orang penonton di Stadium Likas. Bayangkan, dia punya keseronokan, dia punya keterujaan, dia punya kemahuan mereka nak datang untuk menyaksikan pasukan Sabah bermain sekarang ini cukup besar di kalangan peminat-peminat di sana. Okey, dia ada kena mengena dengan kedudukan yang Sabah perlu menang kerana kedudukan dia Terengganu dengan 9 nak kejar. So nak slotkan ke AFC. Okey. So pasti penyokong di sana akan ramai turun memberikan sokongan. Okey. Game pun 7.30, saya rasa itu awal dan itu timing yang paling baik. Dan nasib baik kerana mereka menang. Itu yang lebih poin yang mereka perlu kejar kerana kalau kita lihat lagi baki 2 perlawanan nanti pun saya tertarik dengan perlawanan terakhir tu. Dia akan bertemu dengan JDT. Simpan dulu. Yes. Simpan dulu statement betul. tu. Dan sekali lagi yang perkara dia akan jadi lebih menarik juga itulah kedudukan nak pergi ke Piala Malaysia. Piala Malaysia. So kita ke Likas sekejap. Kita tengok perlawanan yang dilangsungkan di sana iaitu untuk perlawanan yang ke-117 dalam saingan Liga Super musim ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke Stadium Likas untuk kita menyaksikan aksi matchday yang ke-20. Tuan rumah Sabah akan bertemu dengan Penang. Sabah terus mengintai peluang untuk membuka tirai jaringan di Likas pada malam ini. Nazrul Naim sekali lagi dengan satu cross. Cuba mendapatkan Badrul Bakhtiar. Belum lagi ada jaringan yang mampu dilakukan. Satu cross rendah. Rafael Vitor mengeluarkan tetapi terus bersama dengan Sabah sekali lagi. Satu cross, tandukan akhirnya berjaya dilakukan. Badrul Bakhtiar meledak untuk jaringan pertama Sabah pada malam ini. Jadi baki 15 minit yang cukup penting untuk Penang. Tidak berjaya untuk dikeluarkan. Lukas dengan satu percubaan. Masih lagi bahaya untuk Sabah. Satu lencongan cuba dilakukan. Tetapi sedikit lemah dari Adib Raub. Gerakan balas cuba dilakukan Sabah. Through ball cuba mendapatkan Sadir. Rafael Vitor merebahkan badan. Dan kad merah terus dilayangkan kepada Rafael Vitor. Satu tandukan lambungan yang memaksa Khairul Fahmi untuk melakukan sentuhan daripada Lucas Silva. Sedikit lamban ending untuk mengeluarkan bola. Stuart Wilkin dengan satu percubaan. Memaksa untuk Katul melakukan satu tindakan penyelamat. Tandukan berjaya diselamatkan dan jaringan penyamaan berjaya diraih oleh pasukan pelawat. Membuka mereka melakukan respon terus. Pak Tesu. Antaran yang berkualiti mendapatkan Pak Tesu. Melakukan percubaan ke arah gawang Khairul Fahmi. Mengelirukan tanah bala dengan satu tandukan. Melantunkan bola ke bawah dahulu. Tetapi kurang bernasib baik, terkena balang sahaja. Minit yang ke 79, Sadil. Jaringan ketiga untuk Sabah. Tugasan set piece diberikan kepada Amri Yahya, namun setakat ini belum ada lagi antaran yang betul-betul baik dilakukan oleh Amri. Kali ini lebih baik. Terus peluang Stuart Wilkin. Sabah yang bertukar-tukar hantaran walaupun tidak sempat mencecah 5 minit tambahan masa. Melihat kepada mereka bertukar-tukar hantaran sahaja pengadil perlawanan. Zulkarnain Zakaria meniup whistle penamat sekaligus mengesahkan kemenangan kepada pasukan tuan rumah Sabah.
So guys, ini adalah result yang membabitkan pasukan Sabah dalam 5 perlawanan terakhir mereka selepas dirudung malang dengan 2 kekalahan berturut-turut, iaitu di tangan pasukan Selangor dan juga pasukan Terengganu. Mereka kembali dengan kemenangan yang membolehkan mereka setakat ini meninggalkan pencabar terdekat iaitu pasukan Terengganu juga dalam winning form, sebab Terengganu FC 5 kemenangan berturut-turut seperti tadi juga telah berjaya menghasilkan kemenangan yang ke-12 mereka. Tetapi saya lebih suka untuk bercerita tentang pasukan Sabah dan juga pasukan Penang ini. Banyak talking point-nya. Sekali lagi, pengadil saudara Zulkarnain Zakaria yang menjadi tumpuan dalam perlawanan ini. Okey, ada kad merah, ada penalti, apa lagi Wi? Ada penyamaan daripada pasukan 10 orang iaitu pasukan Penang FC, tetapi Sabah bangkit pada saat-saat akhir untuk mendapatkan kemenangan yang cukup penting. Ini adalah saya rasa antara kemenangan yang amat-amat diperlukan oleh Ong Kim Swee dan juga pasukan Sabah sendiri dalam pemburuan mereka kekal di tempat yang kedua. Betul. Tewas di Terengganu tempoh hari, so kena menang untuk perlawanan ini. Demand kena Tak ada menang jalan lain? Tak ada cara lain kerana Terengganu dengan 9 macam kita cakap tadi akan mengejar. Dan kat sini kita lihatlah apa yang berlaku pada perlawanan ini. Kita nampak dah percaturan Dato' Ong pergi attacking dan meletakkan Farhan terlebih dahulu starting player. Okey. Lebih menarik jaringan kalau kita lihat satu gerakan teamwork yang baik. Kita tengok pemain berpengalaman dekat situ tandukan bat di kawasan tengah antara daripada Tak dikawal pula tu. betul. Satu timing yang baik, bukan mudah je kat sini area tu. Of course. Vitor dekat bahagian tengah tinggi. Ya, sepatutnya dia lah yang melakukan pintasan, tetapi bola itu memang sampai betul-betul ke kepala Badrul Bakhtiar untuk melakukan satu jaringan yang cantik. Hasil hantaran daripada Alto Linos daripada sebelah kanan, dan ini adalah gol seterusnya juga melalui set piece apabila Pak Tesu yang meluru untuk mendapatkan gol yang kedua. Gol ini terhasil pada minit ke-72 untuk Pak Tesu. Juga pemain yang begitu penting sekali dalam setup Sabah pada musim ini. Offside, Wih? Tak offside? Pada awalnya seperti nampak offside tapi lepas pergerakan bola tu kita nampaklah tak ada berlakunya offside. Saya rasa pembantu pengadil paling jelas nampak di sebelah kanan tersebut. Saya rasa percaturan set piece yang baik kerana Pak antara leading scoring di Sabah yang bukan sebagai pemain penyerang tapi pemain midfield di kawasan tengah yang menjadikan gol. Okay. Saya rasa Sabah perlu mencari lagi ataupun perlu mendapatkan penyerang asli di bahagian hadapan nombor 10 nombor 9 untuk menjadikan gol. Okay. Tapi apapun ini keputusan yang baik untuk mereka. Okey. Bagaimana dengan kad merah? Kad merah ini dilayangkan pada penghujung separuh masa yang pertama, minit yang ke-43. Sekaligus ianya telah menjadikan pattern of game tu berubah. Sebab ini ada satu tackle yang dilakukan oleh Rafael Vitor Santos di luar box. Dia menjatuhkan Sadil kan? Ya, Sadil Ramdhani. Ya. Dan ini adalah satu keputusan berdasarkan kepada last man. Betul. Pemain yang terakhir berada di bawah. Apakah wajar ini satu red card berdasarkan kepada apa? Tackle yang keras? Ada 2-3 perkara yang mungkin saya dapat tengok. Pada asal kalau permainan terus tak nampak clear, tetapi gerakan perlahan, ya saya setuju dan jelas kerana pertama saya ambil siapa menang bola dulu, Sadil. Yang kedua, tackle tu bukan dalam perebutan bola ataupun ke arah bola. Lebih kaki tinggi. Tackle tu di bahagian tinggi, di atas betis ataupun di bawah lutut. Jadi itu jelas, dan perkara yang paling jelas untuk rekat adalah going for scoring, iaitu pergi menuju ke arah pintu gol. gol. Tapi kredit kena diberikan juga kepada Penang FC. Sebab apa? Dalam kekurangan, dalam ketidakberadaan itu, mereka masih mampu untuk menyamakan kedudukan. Bukannya Sabah yang mendahului, tetapi menyamakan kedudukan melalui Adib Raub pada minit yang ke-70 dalam keadaan kelang kabut di hadapan pintu gol itu. Ya, melalui set piece 10 orang, apa yang kita tahu, okey. Tetapi ini adalah gerakan teamwork yang baik untuk Penang. Dan saya yang kekal sebenarnya separuh masa kedua pun kita dapat lihat pada awalnya banyak penguasaan attacking sampai untuk pasukan Penang FC melakukan gerakan, tapi of course saya lihat tandang Sabah lebih bersedia ready dan menyebabkan terhasilnya gol melalui set piece ini. Tetapi untuk mengejar dan peluang yang ada, Penang tak melakukan peluang untuk menjadikan yang lebih baik. Dia sebenarnya
walaupun ketinggalan, bermain dengan kekurangan seorang pemain, apabila dapat menyamakan kedudukan, dia punya aura untuk dapatkan 3 mata tu memang amat terasa. Sebab sebelum berdepan dengan pasukan Sabah, mereka telah berjaya mengejutkan KL dengan 1-0. Itu pun sebab KL masa tu dia punya minda main dia sudah berada di bumi Uzbekistan. Tapi sayangnya untuk pasukan Pulau Pinang, sebab selepas ini mereka akan berdepan dengan PJ City dan juga pasukan Selangor. Tetapi pasukan Sabah, kita bercerita pasukan Sabah. Sebab 2 perlawanan terakhir adalah ibarat final berturut-turut ni. Satu nak kena lawan dengan Seri Pahang di Kuantan, kemudiannya bergerak ke selatan pula untuk mengunjungi SSI, Stadium Sultan Ibrahim di sana. Okey, itu yang Haji cakap balik. Kalau hari ni ramai datang tu sebab perlawanan terakhir di tempat sendiri. 2 perlawanan untuk liga. Untuk liga. Okay. Dua game di away. Dan dua game itu tak menggambarkan Sabah nak dapatkan Cakap weh. nak mendapatkan mata penuh. Itu jangkaan saya. Cuma pada apa yang mereka perlu lakukan, kena curi mata dan of course kena menang. Sekali lagi isu dia ialah kerana penentu tu adalah Terengganu dan Negeri Sembilan. So saya rasa saya jangkakan bahawa jika Sabah juga mengekalkan momentum corak permainan begini, walaupun sedikit ada tekanan nanti bermain di tempat lawan, tapi mereka harus fokus untuk mengejar kedudukan. Itu yang lebih penting. Okey, sudah pasti cabaran ini cukup besar untuk Dato' Ong Kim Swee pada musim pertamanya. Namun begitu, kita kena melihat sesuatu yang berbeza sebab Sabah sebelum ini di mana kedudukan mereka. Tetapi dengan kemasukan OKS, dia telah membawa Sabah sekali naik juara dalam persaingan Liga Super dan berapa minggu mereka sebenarnya berada di tempat yang kedua. Okey. Saya nak tegur yang tu tadi. Saya tengah tegur Haji Sambung tu. Betul. Pasukan satu-satunya yang mengekalkan sehingga minggu ketiga dah 20 punya perlawanan. 20 perlawanan. Dan saya jangkakan 2 perlawanan nanti akan menentu sama ada dia akan turun ataupun dia mengekalkan kedudukan itu. Tapi penyokong-penyokong Sabah dah memang happy dah sangat sekarang ini dengan prestasi pasukan mereka untuk saingan Liga Super.